Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam slot BBCA bicara bersama Cikgu Abdullah ya. Ya, hari ini saya akan cuba bersama anda semua cuba mengupas tajuk menangani stres dengan baik ya. Semua kita ni selalu ada stres. Hari-hari stres ya. Jadi kita cuba menangani stres kita, macam mana kita menangani stres kita agar stres kita ni dapat dibendung ya, supaya semuanya dapat satu kebaikan walaupun dia stres dan sebagainya ya. Dan apa yang ingin kita ingin berkenalan dahulu, bukan berkenalan dengan saya, tapi kita berkenalanlah dengan makna stres ya. Jadi kita ingin bincang, sembang. Jadi apa itu stres ya? Ya, dalam kehidupan kita ya, stres itu normal. Ya, stres itu normal je. Ya. Dan berlaku kepada setiap insan, setiap manusia pasti akan ada stres. Kamu semua ada stres, saya ada stres, ya. Kita memerlukan stres ini sebagai perangsang. Ya, stres ini sebagai perangsang kerana stres terbahagi dan untuk pengetahuan semua, ya, stres ini terbagi pada dua, ya. Ya, stres terbahagi pada dua. Stres sudah dibagi pada dua pula. Buatkan saya stres je. Okey, satu stres stress ya. Stress. Yang keduanya distress ya. Stress dan distress. Tak tahulah ejaan saya dia betul atau salah ya. Stress. AUSTRESS, stress dan distress ya. Dia ada dua. Stres terbahagi pada dua ya. Terbahagi pada dua. Stress dan distress. Apa dia benda ni yang dicakap ni oleh Cikgu Abdullah ni? Okey. Stres adalah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Ada sesuatu tindak balas emosi. Itu menyebabkan kita stres. Ya. Kita stres. Biasanya yang kita ketahui, bila ada masalah stres, bila ada masalah stres. Itu di antara terbahagi pada dua ya, stres dan distress. Stres juga merangkumi beban tekanan. Ada tekanan, kebimbangan, letih, konflik, ya, panik, murung dan sebagainya. Ya, tak bermaya. Aduh, kalau dah tak bermaya ni aku stres, kata macam tu ya. Bila dibagi tugas sikit, aduh mak, aku stres. Bila kerap stres. Jadi stres tadi terbahagi kepada dua, stres dan distress. Yes. Jadi stres atau tekanan ya. Jadi stres tadi merupakan salah satu tekanan. Stres atau tekanan ialah keadaan seseorang itu mengalami ketidakstabilan. Ketidakstabilan dalam semasa sama ada dari bentuk fizikal ataupun mental. Ianya berkaitan dengan cara hidup. Dalam cara hidup kita sehari-harian mesti ada stres. Stres ataupun distress ya. Jadi banyak ya, mengikut Dr. Hans Self ya, pengasas kepada teori stres ya, tekanan perasaan telah mendefinisikannya sebagai satu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh sesuatu beban yang menimpanya. Bila seseorang itu menimpa beban, bukan dia terima beban macam tu, tetapi beban dari segi fizikal dan mental ya, itu akan jadikan stres. Jadi bebanan ini boleh wujud dalam bentuk ancaman, ya, cabaran, apa-apa perubahan dalam kehidupan seseorang yang memerlukan pengubahsuaian yang selari dengannya. Apa maknanya beban yang disuruh ke, yang diminta ke, yang menimpa diri sendiri, itulah yang dapat merubah pengubahsuaian diri kita sendiri. Jadi biasanya kita jalan macam ni, disuruh jalan, biasanya kita jalan ke hadapan, bila disuruh jalan mundur ke belakang, kita jadi stres. Bukan harian yang kita biasa buat. Dan ada tekanan perasaan yang positif ya. Dan makluman semua, kita ada tekanan perasaan yang positif, yang baik ya. Tekanan perasaan yang baik, ianya dinamakan sebagai eustress ya. Eustress. Manakala yang buruk, tadi saya dah sebutkan eustress dan distress. Eustress ialah yang baik ya, eustress yang baik, yang baik tadi ya,
out stress tu mengenai sesuatu tekanan untuk kebaikan, dinamakan out stress. Manakala yang buruk dan negatif, ya, pula dinamakan distress. Tapi biasanya kita akan lihat distress. Oh ya, aku di distress betul. Guru besar bagi aku kerja ni, aku tak tahu nak buat ni. Jadi macam itulah, ya. Itu nama distress. Banyaknya BDR kita kena buat. Bekerja daripada rumah, biasanya kita menghadap budak dan sebagainya, itu distress. Ya, distress. Tetapi bila kita memandang dari segi kebaikan, ya, dari segi positif kita, dari segi positif kita akan menjadi out stress dan kita menjadi seorang yang lebih positif. Contohnya selama ini kita tak pernah mengajar guna maya dan sebagainya. Tetapi bila kita pandang dari segi out stress tadi, kita akan dapat satu kebaikan. Dulu kita tak pandai guna komputer, kita tak pandai guna online dan sebagainya, ya. Sekarang kita dah pandai. Dah tahu nak setting meet, nak setting video call dan sebagainya. Itu out stress. Mula-mula kita distress, tekanan, lama-lama kita jadi out stress, satu kebaikan. Dan daripada rangsangan ini, PKP ini menyebabkan ramai dikata golongan guru-guru, golongan pekerja-pekerja kita, dia daripada distress menjadi out stress. Satu kebaikan. Dia kena buang kerja kilang, biasanya pasang skru, tetapi tiba-tiba tak ada semua pekerjaan. Dia pun masak nasi lemak, jangan lama jadi pakar nasi lemak. Jadi dia dekat situ, dia menjadi distress menjadi out stress, ya. Begitu juga pada golongan guru. Selama ni kita di maktab perguruan, kita tak pernah diajar pun cara macam mana nak mengajar secara online. Mula-mula bila BDR diperkenalkan, si semua ingat, termasuklah saya, kita nak gunakan online, kita nak gunakan dan macam-macam lagi lah. Kita rasa distress, dan lama-lama kita dah menjadi pakar. Jadi pakar dalam membuat pengajaran secara online, secara maya dan sebagainya. Jadi ada dua jenis stres. Out stress ialah kebaikan, dan distress ialah satu tekanan. Satu tekanan ini bila kita fikir pada negatif, dan kita akan jadi negatif. Suruh buat kertas kerja, alamak tak tahu, dia membuat satu bebanan, satu tekanan, yang fikirkan itu satu masalah besar bagi dia, ya, tak akan cuba belajar. Itu menyebabkan dia akan menjadi distress. Okey, out stress ni sebenarnya salah satu rangsangan tau, ya. Rangsangan tadi macam mana? Bila kita lihat kawan kita buat secara maya dan sebagainya, rangsangan, macam mana kau belajar? Kita ingin tahu, semangat ingin tahu, itu menjadikan out stress. Bila out stress, membuatkan kita satu kejayaan. Begitulah yang kita dihadapi oleh kita semua, ya. Dalam semasa PKP ni, dalam wabak virus COVID-19 ni, ya. Mula-mula semua stres. Nak buat kerja tak boleh, nak mengajar tak boleh, nak itu tak boleh, nak ini tak boleh. Lama-lama bila kita pandang secara positif, kita akan dapat positif. Ya, kita akan dapat positif. Jadi biasakanlah kita pandang secara positif. Keduanya distress tadi. Sesuatu stres kita pandang pada negatif, lama-lama kita pun jadi negatif dan menjadi tekanan kepada kita, ya. Okey. Jadi saya ingin sekali lagi saya maklumkan jenis-jenis stres terbagi kepada dua tadi, out stress dan distress. Out stress kepada positif dan distress kepada yang negatif, ya. Okey. Apa kepentingan out stress ni, ya? Stres ini akan memotivasikan seseorang untuk mencapai target. Dia stres, ya. Out stress ni mencapai target ke arah yang meraih target yang ingin diraih sehingga meraih hal tersebut, ya. Contohnya lah, ya, cikgu disuruh untuk buat mengajar. Dulu zaman kita ada UPSR, ya. Macam mana stresnya budak ni tak pandai, kita hajar dan ajar. Tetapi kejayaan akan menimpa. Bila kejayaan menimpa, ya, kita rasa gembira. Itu dia antara stres tu, ya. Berikut ada cara aplikasi out stress ini dalam kehidupan harian, ya. Dalam kehidupan harian. Jadi kita sekarang ini kita cuba stres kita menjadikan out stress supaya kita keluar daripada distress kepada out stress supaya lebih baik, ya. Kita keluar daripada stress zone selesa. Okey, contohnya hari ini kita mengajar secara bagi WhatsApp sahaja, ya. Okey, kita ubah sikit pengajaran kita dalam bentuk Meet.
oh macam mana nak setting mic dan sebagainya. Mungkin kat situ ada satu masalah mula-mula. Tapi bila kita dah bersemuka dan sebagainya, itu salah satu pengajaran yang bagus, ya. Kita mencuba hal baru. Bila kita ada hal baru, macam ni contohnya, kita tak pernah guna platform YouTube. Macam mana kita nak buat YouTube? Macam mana kita nak buat video call? Macam mana kita nak buat pengajaran animasi dan sebagainya? Daripada stres kita tu lama-lama menjadi stress, ya. Ingatlah, tapi ingat pertama sekali, tujuan kita membuatnya, ya. Tujuan kita demi masa depan kita semua, ya. Demi masa kita macam. Manakala distress tadi, ya. Distress tadi, tapi biasanya bila orang sebut stres saja, bikin mesti teringat dia ialah kepada negatif. Ingat pada negatif tadi. Ya, jadi stres, ya. Yang tadi stres dan distress. Distress, seorang akan merasa sulit dalam suatu hal. Akhirnya mendatangkan perubahan. Bagi kerja, suruh buat kertas kerja tentang berkaitan dengan pelancaran peringkat negeri. Dia tak bertanya orang dan sebagainya, main buat sendiri, jadi akan jadi stres kerana dia tidak pandai untuk mencari peluang dan ruang untuk menyelesaikan distress tadi. Jadi stres akan muncul dan hilang pada waktu yang singkat yang sering muncul. Jadi bila kita dah stres, kita tanya orang boleh bagi petunjuk, kita akan hilang stres tu. Rupanya macam ni buatnya dan sebagainya. Jadi akan lebih cepat hilang. Bila kita dalam stres, orang tunjuk dan sebagainya, kita akan lebih hilanglah lebih cepat. Yang keduanya, mudah orang yang dijangkiti di stres ini mudah lelah dan lesu. Letih je dia. Alamak, malasnya aku buat ni. Alamak, malasnya lah. Ya, dia kepada jenis yang lelah, lesu. Okey, seterusnya emosional dan lebih agresif, yang padang tertekan, ya. Jangan kacau aku. Aku stres, tolong. Kadang itu salah satu stres juga, itu salah satu stres. Dia ingin menyampaikan, meluahkan, tapi dia tak dapat. Sekiranya dia ada menelefon siapa, kaunseling dan sebagainya, distress akan hilang lebih cepat. Okey, kemudian kenapa puncanya? Puncanya, jam tidur yang tidak teratur. Ramai orang yang distress ini, dia kurang tidur. Kadang-kadang pasal dia fikirkan, bila kerja aku dah selesai, apa yang aku nak buat? Nak tidur pun otak masih berfikir, macam mana nak menyelesaikan masalah itu. Itu di antara distress. Ya, distress kita. Kemudian rasa bersalah. Aku kalau tak pergi tempat situ, kucing tu tak mati. Ya, aku mengelak sini, rupanya kucing tu kena langgar lori. Itu pun fikir. Kadang-kadang satu masalah itu pun lebih kepada distress, ya. Disebabkan kita bacur air, ya, terlebih gula, orang tu kena kencing manis. Kalau dia memikirkan lebih mendalam, dia juga akan distress, ya, distress. Jadi distress ni, stres dengan distress, dan saya harap jugalah yang bekerja di bawah saya semua janganlah distress, ya. Stres tu tak apa, sebab kita untuk kebaikan semua, ya. Dan akhir sekali kerja, bila orang dapat distress, biasa kerja akan menurun. Dia akan menung je. Apa aku nak buat ni, ya? Tapi dia tak buat. Jadi akan terus menung. Okey, punca-punca stres. Punca-punca stres. Tadi saya baru perkenalkan dua stres, stres dengan distress pun dah lama, Okey, sekarang punca-punca stres. Punca-punca stres. Di antara punca-punca stres, satu ialah rasa rendah diri. Alamak, aku ni tak handsome. Alamak, aku ni tak pandai. Aku ni cikgu sekolah rendah aja. Aku ni lulusan maktab aja. Dia stres, dia akan jadi stres, ya. Dia akan jadi stres. Kemudian persekitaran, ya. Kadang persekitaran juga membuat kita stres. Semua persekitaran kita, ya, keretanya bagus-bagus, cantik-cantik, suaminya handsome, semua. Kenapa suami aku tak handsome? Macam tu. Bukanlah, ya. Tetapi persekitaran kita juga mempengaruhi kita semua, ya, pengaruhi kita semua. Jadi rasa rendah diri, persekitaran, kemudian konflik, ya, dia konflik. Aku nak datang sekolah ke tak nak? Aku datang sekolah, itu dari segi sekolah. Kemudian dari segi kerja dan sebagainya, dia jadi konflik. Mana satu? Selain daripada konflik dengan tempat kerja, konflik dengan keluarga,
ya, dia berkonflik dengan suami dia berkonflik dengan isteri dia, dan juga pastinya dia akan menyebabkan stres. Itu baru 3. Yang seterusnya, yang keempat ialah gangguan dan ancaman. Kita nak datang sekolah, kita ada gangguan, ya, gangguan dan ancaman. Rasa tidak selamat, biasa stres. Nak pergi sekolah aja, ya, nak pergi kerja je, anjing menggonggong selalu, ya, kita rasa stres. Bila nak keluar je, takut. Itu salah satu kita rasa stres. Salah satu ancaman. Kita mendapat ugutan dan sebagainya, ya. Kita juga rasa stres. Tadi kita ada stres, tak cukup duit, kita dah pinjam dengan Along, keluar Along kacau, ancam, kita pun jadi stres, ya. Dan yang akhir sekali, punca stres ialah penyakit fizikal. Memang setiap orang ada penyakit dan sebagainya. Yang ini kita tak boleh menidakkan takdir, ya. Dia memang ada sakit, masalah dari segi masalah fizikal, ya, masalah fizikal dia, dan ya. Jadi masalah fizikal yang macam ni, contoh dia rendah. Dia rendah yang tidak tak sepatutnya lah, ya. Dia akan jadi stres. Orang tinggi sangat pun dia akan jadi stres. Miskin sangat pun stres. Jadi itu, tapi kita kena macam saya ni, ya. Macam saya, kawan-kawan yang lain ada rabun, ya. Kita rabun pun stres. Kadang-kadang tertinggal cermin mata. Carilah cermin mata kat mana. Orang rumah kadang carikan, kat sini bang, kata. Itu pun kadang-kadang kita naik stres. Tapi itu salah satu gunawan dah. Kita sembang-sembang kita, ya. Punca-punca stres. Tapi kadang-kadang kat rumah tu adalah tiga cermin mata dan sebagainya. Saya suka lepas nak mandi letak, lepas tu saya terlupa, ya. Itu bagi diri saya lah. Fizikal saya. Saya tak cakap orang lain dah. Fizikal saya. Ada segi masalah mata dan sebagainya. Okey. Nanti saya akan letakkan, ya, di sini, ya. Letakkan di sini. Nanti kamu semua tengok tulisan ini. Tulisan ni, ya. Kamu tengok tulisan ni. Okey. Saya bagi beberapa masa. Okey. Tengok. Baca sampai baca. You will forward to this email. You will forward 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 this email. You will this email. You will forward this email. You will forward this email. Dah. Nak tengok lagi. Okey. Kenapa, ya? Bila kamu semua tadi pandang sini tulisan ni, ya. Pandang tepat ke arah tulisan tadi. Fokus, saya sebutkan dengan ayat tadi yang saya suruh tadi. Jika anda merasa tulisan ini bergerak, maka anda sebenarnya dalam keadaan stres. Nak tengok lagi? Okey. Bila anda melihat tulisan ini bergerak-gerak, anda sebenarnya dalam keadaan stres dan perlukan rehat. Ya. Okey. Tanda-tanda stres tadi. Tanda-tanda stres secara inilah tadi, ya, yang saya sebutkan tadi, punca-punca stres. Yang ini tadi punca-punca, sekarang tanda-tanda stres. Ya, tanda-tanda stres, ya. Pastikan anda ada tak? Ada tak stres ni, ya? Okey. Cuba menjauhkan diri. Kalau anda rasa anda cuba menjauhkan diri pada orang dan sebagainya, anda sebenarnya dalam stres. Anda cepat marah. Tengok, ada tak? Ada cepat marah. Anda juga dalam stres. Mudah rasa takut. Takutnya aku. Anda sebenarnya dalam stres. Hilang selera makan. Hilang selera makan. Tak nak makan. Ada. Anda dalam stres. Gangguan tidur. Tidur tak nyenyak. Bukan sebabkan tidur diabetes, ya, asyik nak pergi bilik air dan sebagainya. Itu gangguan tidur, ya. Ini gangguan tidur yang dari segi pemikiran, ya. Anda sebenarnya dalam stres. Orang yang punya diabetes, ya, yang selalu keluar bangun pagi, bangun malam, bangun keluar, ya. Bangun pergi bilik air, dia sebenarnya dia stres. Tak sempat nak rehat. Dah bangun lagi dia sebabkan penyakit diabetes tadi. Okey. Seterusnya, gelisah. Gelisah sana, gelisah sini, ya, gelisah sana, gelisah sini. Hilang minat terhadap kerja.
Saya tengok macam mana. Kita tengok sama-sama. Adakah anda semua, ya, yang para penonton, cikgu-cikgu saya dan sebagainya, dia hilang minat terhadap kerja. Bila hilang minatnya terhadap kerja, anda sebenarnya dalam stres. Seterusnya, jantung dup-dap, 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 dup-dap. Meletup kencang. Itu stres. Tak cukup tidur, ya, tak cukup tidur juga stres. Dan di antara tadi, suka menengking. Bila kita suka je menengking, sikit-sikit menengking, sikit-sikit menengking, itu di antara tanda-tanda stres. Kenapa dia menengking? Budak ni tak siap kerja, cikgu. Budak ni bagi kerja tak boleh. Dia asyik menengking, marah je. Anak kita kat rumah pun kita hari-hari kena marah. Pasal kita stres. Ya? Kita stres, kita di tempat kerja dan sebagainya. Jadi, pada-padalah kita mengasingkan stres di tempat kerja dan di rumah dan sebagainya supaya hidup kita aman, ya. Okey, seterusnya gejala-gejala ketika stres, ya. Tadi secara umum, ya, terbahagi gejala-gejala ini tadi saya sebutkan tentang tanda-tanda stres. Ini gejala dia, serupalah lebih kurang, ya. Tadi cuma secara umum, ya, jantung dan sebagainya. Gejala stres dia terbahagi pada 4. Ada fizikal, ada mental, emosi dan perangai. Mana yang saya sudah sebutkan tadi? Fizikal, keletihan, pening kepala, susah tidur, sakit badan, ya, terutama di bahagian bahu dan belakang ni. Bila kita stres, menghadap komputer, di belakang ni stres. Ya, asal tak? Rasa tak, ya? Kita akan jadi stres. Kemudian, bila kita banyak buat kerja, menghadap komputer dan sebagainya, jantung kita pun kuat. Dada, sakit dada. Lawyer nak termuntah begitu banyak. Betul tak? Nak termuntah. Kemudian badan sampai tergetar-getar. Kenapa tergetar-getar? Sebab dia nak siapkan kerja tadi. Dia stres, dia tak makan, dia jadi tergetar-getar. Tangan sejuk ni, sejuk berpeluh. Yang tangan berpeluh tu sejuk berpeluh, bukan berpeluh panas dan sebagainya. Dia berpeluh buat kerja ni, buat ngadap komputer dan sebagainya, dia akan sebadan. Aduh, sakitnya aku. Aduh, macam tu. Dia selalu buat kan? Okey, yang seterusnya dari segi mental. Dari segi mental. Tadi fizikal. Dari segi mental, hilang tumpuan, mudah lupa, hilang tumpuan. Kita tengah tengok video saya ni pun hilang tumpuan, dia buat tempat lain. Anda sebenarnya dalam stres. Mudah lupa. Mudah lupa. Susah untuk membuat keputusan. Mana yang baik? Mana yang baik, mana betul. Aku nak beli kereta merah ke aku nak beli kereta biru? Aku nak beli kereta merah ke kereta biru? Dia susah membuat keputusan. Merupakan seorang yang stres juga. Saya bagi yang pada pelajar, ya, saya nak ambil kos cikgu ke saya nak kos engineering. Saya nak kos cikgu ke kos engineering. Dia masih, itu sebenarnya ada stres daripada mental dia, ya. Okey, celaru pemikiran. Saya nak kahwin dengan dia ke nak kahwin dengan dia? Nak kahwin dengan dia ke nak kahwin dia? Dia handsome, dia macho. Mana satu nak pilih ni? Berkecelaruan. Itu salah. Dan berkecelaruan ini juga salah satu dalam mental. Dan tak boleh berjenaka. Orang dalam stres ni tak boleh berjenaka. Dia tak boleh lawak-lawak. Dia tak boleh gurau. Dia tengok cerita lawak pun, senario pun, dia tak gelak. Pasal apa? Dia kata tak jenaka. Sebab orang ini dalam stres. Orang ini dalam stres. Kita tengok cerita lawak dan sebagainya, kita gelak lah. Ya, lucu. Dapat mencuit hati kita. Kita akan hilang dah stresnya. Tapi bila kita melihat cerita lawak dan sebagainya, tapi kita dalam murung je. Ya. Isteri suka tengok cerita sedih, suami suka tengok cerita apa-apalah yang lain. Dia pergi dalam keadaan paksa, tengok pun tak ada jiwa. Dia stres, ya. Jadi hati-hati kalau kita suami isteri dan sebagainya, ajak dan makan dan sebagainya, biarlah sama-sama menang-menang, ya. Seterusnya dari segi emosi. Tadi fizikal, mental, terus emosi. Bila seseorang itu dalam keadaan risau, sentiasa bimbang, marah, mudah kecewa, sentiasa takut, sensitif, cakap je sensitif, sebenarnya dia sedang stres. Ya, ingat, seorang yang selalu sensitif, dia ada stres. Mudah hilang sabar. Yang hilang sabar pun dia stres juga. Sikit-sikit pelempar, aduh mak, itu pun stres juga. Ya, tak nak lah, tak apalah. Itu pun sebenarnya stres juga. Jadi kita harus menseimbangkan dari segi emosi kita, ya. Yang panas baran tu, kepada para penonton semua, yang panas baran,
Sebenarnya apa punca panas baran dia tu? Itu merupakan di antara stres dari segi emosi. Kalau kita menangani merendahkan emosi dia tu yang daripada panas baran, insya-Allah stres kita daripada distress kepada stress yang kepada yang lebih baik. Dan yang keempat ialah perangai keluh resah. Keluh resah dia selalu bimbang. Kalau pasal alamak malasnya aku ni, dia mengeluh, tak ada satu yang cari yang positif. Itu sebenarnya dari segi perangai dia dalam keadaan stres. yang ini cuba tabiat ini kita tengok sebab kawan-kawan kita dah segera tabiat menggigit kuku itu sebenarnya dalam stres. Bila dia temuduga jumpa bos, kaki dia bergedi-gedi, gerak je, sebenarnya dia dalam stres. Dan ramai juga di antara penonton di sini, bila dia stres dia makan, bila dia makan dia stres. Yang lelaki pula bila dia stres, gejala-gejala dia stres, aku stres apa? Dia akan pergi ke mana-mana, dia akan hisap rokok. Sebenarnya para suami mereka ini sebenarnya meredakan stres yang ada pada dirinya. Jangan marah. Mungkin boleh kita tegur supaya mengurangkan, supaya jangan hisap rokok, berhadapan dengan anak-anak dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka ini yang menghisap rokok sedang merendahkan stres dia daripada tekanan kepada yang lebih rendah. Kalau orang-orang yang bukan beragama Islam, dia orang akan minum arak. Perangai minum arak, dia pun sebenarnya ada masalah. Biasa kalau kita tengok cerita-cerita di TV kan, dia minum arak, kenapa? Dia ada masalah keluarga, dia ada masalah dengan boyfriend, dia ada masalah dengan girlfriend, dia akan jadi mabuk. Itu minum arak sebabnya dia stres. Perangai itu akan menyebabkan dia akan jadi stres. Kemudian kadang-kadang saya buat juga ni kadang-kadang. Saya pada kereta, saya stres, saya jerit. Aduh, kenapa? Macam-macam lah kita sebut menjerit-jerit dalam kereta sebenarnya kita untuk merendahkan stres kita. Bila tengah pada kereta, tiba-tiba saya menjerit, teman-teman saya pun sedang stres. Bukan stres jam dan sebagainya, tetapi bila dah dapat lepaskan, bila siapa rumah yang di tepi laut, di hutan, dia boleh menjerit. Dia dapat mengurangkan stres. Tapi perkara-perkara ini yang ingin saya sebutkan seterusnya dari segi perangai, maki hamun. Maki hamun salah satu stres juga. Mengungkit tu, kalau saya tak ada ni, program ni tak jadi. Kalau saya tak ada program ni, dia tak jadi. Jadi dia suka menyalahkan orang lain. Jadi ingat, kita kalau selalu menyalahkan orang lain, kita je yang betul, orang lain je salah, sebenarnya kita semua berada dalam keadaan stres. Kita dalam keadaan stres. Dan pada yang bertindak agresif, tiba-tiba dia baling ni begitu, dia agresif, sebenarnya dia dalam keadaan stres. Jadi macam mana kita nak menangani masalah-masalah ni? Stres pening stres, distress atau out-stress, macam mana kita untuk menangani? Tetapi bila seseorang sedang dalam keadaan distress, kita fikir kepada out-stress, fikir satu kebaikan. Kenapa saya disuruh buat macam ni? Fikir kepada kebaikan, tentunya kita akan menjadi out-stress, kita akan menjadi distress kita, stres kita menjadi satu yang terbaik. Kemudian, apa yang perlu dilakukan jika stres? Okey, dah lama juga apa yang perlu di-stress Okey, pertama, bertenang, relax kejap. Sebab tu orang isap rokok, dia relax kejap. Tak isap rokok, relax kejap. Minum Nescafe dulu, jadi kemudian bertenang, tarik nafas dalam-dalam dan lepas, seperti Cikgu PJ tarik. Kita akan serga, dan kenal pasti punca stres yang dialami. Kita kenal pasti apa punca saya jadi stres ni. Punca dia apa? Puncanya kita tak mengumpul. Puncanya saya tak siapkan data yang saya nak ni, tak boleh selesai, menyebabkan saya ni dalam keadaan stres. Sebabnya ialah saya sendiri. Setiap bulan, setiap minggu saya tidak mencatat dan sebagainya. Itu menyebabkan saya stres. Jadi puncanya diri sendiri dan seterusnya itu. Jadi caranya ialah kita bertenang dan kenal pasti. Lepas tu lagi jangan buat.
Kemudian pula kemudian ya kita yang ni untuk golongan profesional biasa buat. Untuk kita golongan yang biasa ni pun sebenarnya kita buat tapi kita tak perasan. Kita berjumpa dengan kaunselor, ya. Anak-anak dia akan jumpa mak. Anak perempuan biasa dia akan jumpa mak. Anak lelaki akan jumpa bapa. Ya, betul. Pada saya semua jumpa mak dululah, kan, untuk kaunseling ni, untuk kaunselor. Jadi kita berjumpa kaunselor untuk di institusi perguruan dan sebagainya, sekolah ke jabatan-jabatan dia ada satu institusi kaunseling, ya. Kaunseling ni bukannya semestinya ketua jabatan, ya. Bukannya semestinya ketua jabatan. Dia satu orang yang boleh menyimpan rahsia dan dialah yang akan kaunselor kita untuk meredakan masalah kita. Kaunselor tidak dapat menyelesaikan masalah, hanya dia boleh mendengar curahan kita dan dia hanya boleh bagi pandangan apa yang perlu kita buat, ya, mendapatkan hikmat daripada kaunselor. Kemudian kita beredar ke tempat lain. Bila kita ada masalah dekat sini ada masalah, ni dalam bilik ni ada masalah, kita pergi tempat lain. Duduk kejap, tempat lain untuk melegakan lebih stres, ya. Kita pergi padang, kita pergi kebun, kita pergi laut, ya. Kadang-kadang jumpa pos-pos saya di tepi laut dan sebagainya. Saya stres tu. Dah lepas saya kerja, saya duduk tepi laut, rumah saya dekat dengan laut, saya akan duduk, saya tengok je laut, renung, sambil tarik nafas panjang dan lepaskan. InsyaAllah stres-stres kita akan reda, ya. Seterusnya, ya, berbincang. Sekiranya anda sedang berbanyak masalah dengan bos anda, sedang berbanyak masalah dengan kawan kerja, berbanyak masalah dengan suami, dengan isteri, kita berbincang, ya. Berbincang dengan orang yang rapat, ya, untuk rapat dengan diri untuk berkongsi. Maknanya macam tadilah. Tadi dia sembang dengan kaunselor, ini dia berbincang. Mula-mula kita sebelum berbincang dengan orang yang kita nak masalahkan kita berbincang dengan kawan karib kita. Kawan karib kita juga di antara yang penyelesai masalah. Jadi saya di sinilah saya merayulah kepada yang dalam satu office dan sebagainya. Bila kawan tu bukan mencurahkan perasaan, dia mencurahkan masalah dia dan sebagainya, simpanlah rahsia itu. Ya, ada nasihatkan. Bila kita dah dapat lepaskan bercakap dengan orang, kita akan rasa lega. Tetapi ke belakang ini, mereka ni suka bercakap di media sosial. Ya, di media sosial. Dia cakap pada semua orang di media sosial dan kadang-kadang ada keburukan di sini. Jadi berbincanglah bersama kawan-kawan yang rapat. Jadi dan seterusnya kita cuba memaafkan, ya, saling memaafkan. Adakah aku salah? Adakah dia salah? Tak kisahlah. Kita saling memaafkan. Membiasakan diri untuk memaafkan dan menerima kekurangan. Ya, kadang-kadang kita ditegur, kita berada emosi, kita marah, tapi lama-lama kita reda. Oh, memanglah pasal aku. Mungkin aku sedang diuji dan sebagainya. Kadang-kadang masalah kawan pula tu. Hai, dia asyik tak datang je, aku asyik kena relief dia, aku asyik kena buat kerja dia. Tetapi itu adalah jariah. Jariah kita, ya, jariah kita. Jadi kalau kita memaafkan, mungkin orang tu ada sesuatu hal, insya-Allah kita akan dibalasnya nanti. Okey, jadi sebelum itu, ya, sebelum tadi kita daripada stres, punca-punca, dan hari ini dan sekarang ni ada beberapa pengurusan stres. Pengurusan stres. Ramai memang cikgu-cikgu saya ke, cikgu-cikgu sekolah kini ke, cikgu sekolah luar ke, sebenarnya memang biasa je pengurusan stres. Jadi pengurusan stres, mari kita amalkan 10B. Apa dia dah 10B. Okey, kita lihat je 10B. Bernafas dengan dalam. Bertenang. Kita berurut. Jangan pergi rumah urut yang tu tahu. Kita pergi berurut dengan urut badan dan sebagainya. Kita berehat dengan mendengar muzik. Kita berehat dengan muzik. Kita beriadah. Jom. Nampak tak saya naik basikal? Ya, yang selalu dengan saya tu naik basikal. Kita beriadah. Bila kita beriadah, kita mengurangkan stres. Biasakan, relax lah. Biasakan perkataan, relax lah. Ya, relax lah. Sebenarnya dia perkataan yang positif kepada kebaikan. Relax lah, bukan nak suruh orang tu berhenti kerja terus. Ya, bukan tak suruh orang tu daripada buat kerja tadi berhenti seketika. Berhenti seketika untuk meredakan stres kita dia. Seterusnya, B yang seterusnya, beribadah. Ya. Walaupun baik mana kita, rajin mana kita, ingat beribadah kita penting. Ya, kita solat kita, derma kita, sumbangan kita, menolong orang kita, beribadah kita. Ya, kita beribadat dengan Allah SWT yang telah memberi kita nafas, untuk memberi kita kesihatan hari ini. Ya, jadi beribadat tak kiralah
dalam agama apa pun masing-masing pun, semua yang beragama Islam dengan Allah Ta'ala, yang beragama lain dengan beribadatlah. Ya, bila kita beribadat, insya-Allah kita semuanya akan diredakan daripada sekarang masalah. Seterusnya, berfikiran positif. Berfikiran positif. Ya, yang melihat video saya pun kadang-kadang dia stres. Tapi cuba lihat apa nasihat-nasihat saya. Ya, lihat ada segi positif. Positif. Tapi COVID-19 tak nak positif. Negatif ya. Tapi dari segi pengurusan stres dan lain-lain, selain daripada penyakit yang tadi tu, kita nak yang positif. Ingat, positifkan minda kita. Ya. Okey. Seterusnya, beri ganjaran pada diri. Kadang-kadang kita kerja penat-penat. Ya. Kita nak beli handphone yang mahal sikit, sayang. Ganjaran pada diri sendiri. Yang perempuan nak beli rantai leher, ya, yang wanita-wanita tu, isteri-isteri tu, pekerja-pekerja wanita nak beli rantai leher, sayanglah, ya, berilah ganjaran pada diri sendiri. Nak beli baju mahal sikit je pun, kan. Jadi kita beri penghargaan pada diri sendiri. Bila selalu beri penghargaan diri sendiri, lawa tak aku, lawa lah aku hari ni, itu ganjaran. Kalau asyik tak lawa je, tak cantik, tak handsome apa semua, kita beri pada ganjaran. Hari ni saya lawa kan? Lawa pula. Hari ni saya handsome kan? Dengan kacamata hitam, dengan baju Melayu hitam, saya handsome kan? Jadi kita ganjaran. Hari ni memang saya handsome. Di antara hari-hari sebelumnya ni, ya. Bukan perasaan. Jadi kita gurau-gurau saja dulu. Seterusnya, bercakap dengan seseorang. Ya, bercakap dengan seseorang. Cakaplah dengan sesiapa tentang masalah kita. Ya, tentang masalah kita. Tapi pastikan berbicara masalah kita tu pada orang yang kita percaya. Dan yang menerima tadi tu pun harus ada tanggungjawab. Harus ada prinsip tidak akan memecahkan rahsia dan sebagainya, kerana itu adalah masalah dia. Ya. Okey, seterusnya pada pengurusan stres yang terakhir yang ingin saya bincangkan di sini ialah tentang bila kita ada masalah stres, kita haruskan pemakanan sihat. Ya, pemakanan sihat. Ya, pemakanan sihat. Kedua, senaman. Ketiga, kualiti tidur. Keempat, pengisian rohani. Pemakanan dulu, ya, pemakanan, ya. Jadi ia adalah elemen teras di mana piramid makanan adalah permulaan daripada gaya hidup yang lebih baik. Pemakanan yang baik menyumbang kepada fizikal dan luaran dan dalaman dengan lebih baik. Ya, lebih baik daripada segi penampilan dan juga kesihatan dalaman seperti jantung, seperti tekanan darah, paras gula dan sebagainya. Jadi jaga-jaga pemakanan. Alamak, saya pun kadang-kadang terlepas juga kan, sebab tu gaut menaik dan sebagainya. Jadi saya akan cuba sama-samalah kita menghindari stres ni dari segi pemakanan, agar pemakanan yang kita makan itu lebih berkhasiat untuk diri kita. Yang kedua, ya, yang kedua dari segi senaman secara berkala. Ya, tentu anda semua ada senaman masing-masing. Macam saya suka cycling, ya. Seminggu kadang-kadang 2 kali atau 3 kali saya akan roda kampung, ya. Itu di antara aktiviti senaman yang berkala. Ada yang suka jogging dan sebagainya. Jadi senaman secara berkala membantu mencapai tahap optimum fizikal dan mental, ya, seseorang itu. Secara spiritualnya menggalakkan kita semua bergaul sama sendiri melalui aktiviti yang disertai. Jadi bila kita bersenam ni seorang-seorang je pun tak seronok. Jadi aktiviti sosial kita buatlah bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Yang ketiga ini best. Yang ketiga ni best. Apa dia? Kualiti tidur yang baik. Kualiti tidur yang baik adalah antara elemen-elemen gaya hidup yang baik, rehat dan cukup mempersiapkan kita untuk menjalani aktiviti-aktiviti yang seterusnya dengan lebih baik. Maknanya kalau kita nak buat kerja, kita mesti tidur awal. Maksud saya janganlah tidur pukul 8 malam, ya. Secara logiknya kita sebagai seorang yang dewasa tidur sekurang-kurang dia berapa jam? 6 jam, 7 jam. Ikutlah yang disarankan. Janganlah kita besok pagi nak pergi ke sekolah pukul 7 dah nak sampai, pukul 5.30 nak bangun, pukul 3.30 pagi baru nak tidur, ya. Jadi kita kurang rehat. Jadi kualiti tidur saya ingatkan, jangan tidur ayam, tidur betul-betul. Jadi kita tidurlah, cukupkan masa, supaya kita dapat merehatkan badan kita, agar kita tidak stres dan sebagainya bila tidur itu cukup.
lebih sangat tidur, siang malam tidur, anda stres. Ya. Kita tidur dengan jumlah waktu yang cukup. Dan akhir sekali, daripada segi 4 pusat stres, makan, senam, tidur, dan pengisian rohani. Pengisian dalam dalaman kita, pengisian dalaman kita, menjaga hubungan baik dengan Maha Pencipta. Jadi kita solat, berdoa, berwirid, witir dan sebagainya, dan sentiasa berdoa dan jangan pernah berputus asa. Doa kita tak dimabulkan, jangan putus asa. Doa dan doa supaya atas diberi petunjuk dan dengan serta bantuannya. Usaha dan ikhtiar itu disertai dengan doa, itu satu. Usaha dan ikhtiar yang tidak disertai doa itu kesombongan. Usaha dan ikhtiar yang tidak disertai dengan doa itu kesombongan. Manakala doa tanpa usaha itu sia-sia. Faham tak? Asyik nak doa je tapi kita tak usaha. Doa je, duduk je kat situ doa je. Itu ada satu sia-sia sebab kita tak ada berusaha. Kalau bekerja je, kita tak ada berdoa, itu sombong. Sebab yang beri kita semua adalah daripada Yang Maha Esa. Jadi bila orang beri, kita mengucapkan terima kasih, kita memohon dan sebagainya. Semoga hasil perbincangan kita bersama dalam program BBC kita bicara bersama Cikgu Abdullah kita hari ini atas tajuk menangani stres dengan baik. Semoga perkara ini memberi manfaat kepada kita semua, kepada semua yang mendengar, kepada semua guru-guru saya, kepada semua siapa mana-mana lah yang melihat video ini, supaya dia mendapat kebaikan. Dan jangan lupa, sekiranya kali ini bagus, hebat-hebatkanlah, subscribe lah video YouTube saya ini. Okey, akan akhir kata, semoga semua yang melihat video ini mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.